Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Ya Tuhan, betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. 主啊，你的恩典在我们的生命当中何等的浩大！ Kalau 1 minggu sudah boleh kami lewati, sampai hari ini kami tahu itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 如果我们可以经历了1个星期，直到今天，我们知道这一切都是你的恩典。 Justru di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit hari-hari belakangan ini, kami semakin sadar bahwa hidup kami semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. 特别在这段时间困境的时候，我们特别感受到，我们一切的生活都是因着你的恩典。 Maka pada hari ini ya Tuhan, di hari Tuhan, pada waktu Engkau memanggil kami beribadah kepadamu, kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur kepadamu. 因是主啊，今天你呼召我们来到你的面前，我们要来敬拜你，感谢你。 Dan kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. 我们也求主你继续在我们每个人的生命当中显明你的同在。 Pada waktu sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 待会我们要思想你的话语， Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. 祈求圣灵在我们的心里面来动工， Menyampaikan kepada kami apa yang perlu kami dengar sebagai anak-anak Tuhan. 把你所要赐给我们每个人的话语来传达给我们， Supaya kami mengerti, kami tahu bagaimana kami harus menjalani hidup kami. 让我们可以知道我们应该怎么样过我们的生活。 Berkati waktu ini ya Tuhan, 主要祝福这段时间， kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们交托在你的手中， Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. 一切荣耀尊贵归于你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. 奉主耶稣基督的名，我们祷告和交托。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. 让我们一起来打开圣经。 Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. 今天我们要一起阅读和思想路加福音24章。 Injil Lukas pasal yang ke-24 kita akan membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. 路加福音24章13到35节。 Saudara, saya akan membacakan hanya di dalam bahasa Indonesia dan saudara-saudara yang berbahasa Mandarin boleh memperhatikan ayat firman Tuhan ini di layar yang ada di depan saudara. 牧师会用印尼文来念，请中文的你们可以来看这个的荧幕。 Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara sekalian, suatu kali saya sedang menyetir di sebuah tempat yang tidak pernah saya datangi sebelumnya. 弟兄姊妹们，有一天我在一个我从来没有去过的地方开车， Jadi hari itu saudara sekalian saya harus betul-betul bergantung kepada Google Maps untuk menunjukkan jalan mana yang harus saya tuju. 所以那一天我非常的依赖谷歌地图，好让我可以知道应该往哪里去。 Tetapi saudara sekalian hari itu situasi agak berbeda dari biasanya. 但是当天的情况跟平时不一样， Jalan yang kemudian ditunjukkan oleh Google Maps untuk saya lewati ternyata ditutup, saudara. 在谷歌地图上面显示的路原来已经关闭了， Maka mau tidak mau saya harus belok ke kiri, saudara. 所以不管怎么样，我都必须转到这个左边。 Saudara, biasanya masalah selesai. 那通常问题会解决， Tetapi hari itu enggak, saudara sekalian. 但是当天不是。 Hari itu Google Maps mengajak saya, menuntun saya untuk muter lagi dan balik lagi kembali ke jalan yang ditutup tadi, saudara. 当天那个谷歌地图又在指示我转回到原来的地方， Sudah terus-menerus seperti itu, saudara, sampai saya harus berputar-putar di tempat yang sama beberapa kali. 所以我一直在一样的地方不断的兜圈子。 Sudah jadilah saya dalam kondisi kebingungan, kehilangan arah, tidak tahu harus kemana, saudara. 所以我当天非常的困惑，我失去了方向，不知道应该怎么样。 Dan saudara sekalian, malam hari itu, saudara sekalian, malam hari itu, segala informasi, segala pengetahuan yang saya pikir saya punya dari Google Maps saya, tidak berarti. 所以当天我以为我可以从谷歌地图上所获得一切的资料，其实都是没有意义的。 Saudara, hidup ini ibarat sebuah perjalanan di tengah-tengah dunia ini. 弟兄姊妹们，我们的生活就像一段旅程一样。 Saudara, masing-masing kita mencoba untuk mencari arah yang tepat kemana kita harus melangkahkan kaki di dunia ini. 我们每个人都在寻找方向，应该怎么样迈向前进。 Dan saudara, kita mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, pengetahuan, cara untuk bisa memberitahukan kepada kita arah yang tepat. 我们尽所能收集一切的资料，让我们知道我们哪一个方向才是对的。 Dan tentu saja saudara sekalian, semua pengetahuan, semua informasi yang kita kumpulkan, semuanya bermanfaat dan berguna, saudara. 当然，我们所收集一切的资料和知识都是好的，都是有益的。 Sama seperti Google Maps yang sekian kali telah menolong saya dan mungkin juga telah menolong sebagian besar kita, saudara. 就好像谷歌地图一样，帮助了很多人，也包括我和你。 Tetapi saudara sekalian, semakin lama kita menapaki perjalanan hidup ini, 但是我们在生活上面越走越久， saudara, bukankah kita semakin sadar bahwa ada banyak situasi di mana semua pengetahuan yang kita miliki itu, saudara sekalian, seolah-olah tidak berguna? 我们岂不是越来越发现，其实我们所拥有一切的知识都是没有意义的？ Bukankah ada banyak kondisi di mana semua sumber daya, kekuatan, kemampuan yang kita miliki itu, saudara sekalian, seolah-olah tidak bisa menolong kita? 我们所有的能力和资源似乎都没有办法帮助我们， Dan disitulah, saudara sekalian, kita menjadi tidak berdaya. 就是在这样的时刻当中，我们无能为力。 Disitulah, saudara sekalian, kita berada di dalam sebuah kondisi yang oleh seorang penulis disebut dengan istilah scriptlessness. 我们在这样的处境当中，有一位作者就称之为一个无剧本的一个生活， Sebuah kondisi tanpa panduan, tanpa petunjuk apapun.
没有指示，没有方向。 Kita seolah-olah berjalan di tengah-tengah hutan belantara tanpa sebuah peta yang bisa menuntun kita jalan keluar dari hutan itu. 我们好像走在一个森林里面，没有方向，让我们知道怎么样走出去。 Pada waktu kita mendengar vonis dokter bahwa kita mengidap penyakit berbahaya. 当我们听到医生诊断我们患了危险的疾病， Pada waktu kita melihat pemasukan kita terus-menerus berkurang sementara pengeluaran kita terus-menerus bertambah. 当我们看到我们的收入一直减少，而支出一直增加， Pada waktu relasi kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua sedang terganggu. 当我们跟伴侣、父母还有孩子之间的关系受到影响， Pada waktu kita berhadapan dengan wabah COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. 当我们面对不知道什么时候会结束的新冠病毒， Saudara, pada waktu kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, saudara sekalian, kita menjadi scriptless. 在这样的情况当中，我们似乎就一事无剧本， Kita kehilangan arah. 我们失去方向， Kita tidak punya petunjuk bagaimana melangkah di dalam dunia ini. 我们不知道前面应该要怎么样行，没有指示。 Saudara, mungkin itu kondisimu hari ini. 可能这是你今天的情况， Engkau merasa scriptless. 你觉得好像无剧本一样， Engkau merasa tidak tahu kemana harus melangkah. 你不知道应该要怎样往前行。 Tetapi hari ini saudara sekalian, saya ingin berkata kepada saudara, pada waktu kita kehilangan arah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 但是今天我要对你说，不论你如何的失去方向，上帝没有离弃你。 Sekali lagi saudara sekalian, pada waktu engkau dan saya kehilangan arah di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. 我再重复一次，当你和我迷失方向的时候，上帝没有离弃我 Saudara, 们。 bahkan ketika kita memilih jalan yang salah, 虽然我们走错路， bahkan ketika kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, 甚至当我们质问上帝的存 bahkan 在， ketika kita meragukan hikmat dan kasih-Nya kepada kita, 甚至我们怀疑上帝的智慧和慈爱， bahkan dengan semua kelemahan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 甚至在我们一切软弱当中，上帝没有离弃我们。 Saudara, Tuhan cari kita, 上帝寻找我们， Tuhan bawa kita kembali kepadanya, 他带我们回到他面前， Tuhan pegang tangan kita, 牵引我们的手。 Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. 上帝与我们同行， Sebab Ia peduli kepada kita. 因为他关心我们。 Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, 如果你阅读圣经， sesungguhnya itulah yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. 这就是主对这个亚当和夏娃堕落在罪中所做的事情。 Itulah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel yang berkali-kali memberontak kepada Tuhan. 这就是上帝对不断悖逆的以色列民所做的。 Itulah yang Tuhan lakukan kepada dunia yang berdosa ini dengan mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat ke dalam dunia ini. 这就是上帝透过耶稣基督道成肉身来到世上所做的。 Pada waktu manusia berdosa kehilangan arah, 当罪人迷失方向， Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. 上帝不曾离弃世人。 Saudara, kebenaran yang sama sebenarnya kita temukan juga di Lukas pasal 24 yang tadi kita baca. 一样的真理，我们也可以从路加福音24章看到。 Dicatat di situ ada 2 orang murid Yesus yang sedang dalam kondisi kehilangan arah. 那里记载有2个门徒正在失去方向， Tetapi kemudian saudara sekalian ayat 15 mencatat kalimat seperti ini. 但是15节记载到， Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama mereka. 正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。 Saudara, Yesus peduli kepada 2 orang murid yang sedang kehilangan arah ini. 耶稣关心这2位失去方向的门徒， Dan saudara, Yesus pun peduli kepada engkau dan saya yang seringkali kehilangan arah di tengah-tengah dunia ini. 耶稣也关心你和我这一些常常失去方向的人。 Nah saudara sekalian, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya secara fisik, 弟兄姊妹们，如果2000年前耶稣亲自在他们当中， bagaimana Ia kemudian menyatakan kehadirannya kepada kita hari ini? 那今天他会怎么样显明他的同在呢？ Nah saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan di Lukas pasal 24 ini memberikan kepada kita petunjuk. 那耶稣在路加福音24章所做的，给了我们线索， Petunjuk yang sangat penting. 非常重要的线索， Petunjuk yang sangat kita butuhkan di hari-hari seperti ini. 我们非常需要的线索。 Yang pertama saudara sekalian, 第一点， saudara, firman Tuhan memberikan kita petunjuk bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya melalui firman, melalui kitab suci. 上帝的话语告诉我们说，主透过他的话语显明他的同在。 Saudara sekalian, 2 murid ini kehilangan arah karena mereka tidak bisa menerima fakta bahwa guru mereka yang mereka kasih dan hormati yang bernama Yesus itu mati tersalib. 这2位门徒他们失去了方向，因为他们不能够相信耶稣居然死在十字架上。 Saudara, bagi mereka kalau Yesus itu adalah juru selamat, maka Yesus tidak seharusnya mati. 对他们而言，如果耶稣是救主，那他就不应该会死。 Kalau Yesus mati itu artinya dia bukan juru selamat. 如果耶稣死了，那就代表他不是救主。 Dan kalau Yesus mati itu berarti
Tuhan yang mereka dan nenek moyang mereka sembah secara turun-temurun tidak menyatakan kehadirannya kepada mereka. 如果耶稣死了，这就表明他们和他们列祖所敬拜的上帝没有显明他们的同在。 Tuhan tidak menyatakan kehadirannya untuk membebaskan mereka dari penjajahan. 上帝没有显明他的同在，以至于释放他们。 Saudara, mengapa mereka berpikir demikian? 为什么他们会这么想呢？ Saudara, kita bisa mungkin menemukan banyak alasan. 我们可能会想到很多的原因， Tetapi menurut diagnosis Tuhan Yesus di ayat 25 dan 26, 但是透过耶稣在25、26节的分析， saudara, itu karena hati mereka begitu lamban untuk mengerti dan mempercayai firman. 这是因为他们的心很迟钝，很迟钝的去了解和相信上帝的话。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada dua murid yang kehilangan arah ini adalah dengan membawa mereka kembali ke firman. 这就是为什么耶稣的解决方案就是把他们带回到圣经当中。 Saudara, Tuhan Yesus seolah-olah ingin menyadarkan dua murid ini. 耶稣似乎要使这两位门徒醒 Tuhan 来， Yesus juga seolah-olah ingin mengajar kita sebagai murid-murid Tuhan hari 耶 ini 稣也要教导我们身为耶稣的门徒， bahwa tanpa kembali kepada firman, 如果我们不回到圣经， mustahil bagi mereka dan bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. 我们不可能察觉到上帝的同在。 Tanpa kembali kepada firman, mustahil bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. 如果我们不回到上帝的话语，我们不可能察觉到上帝的同在。 Saudara, jangan lupa, orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat tekun membaca dan mempelajari firman. 不要忘记，犹太人是非常殷勤阅读和思想上帝话语的人， Bagi mereka itu identitas mereka. 这是他们的身份。 Nah, saudara sekalian, kalau mereka yang sedemikian rajin membaca dan mempelajari firman, mereka masih bisa kehilangan arah. 如果他们这些这么殷勤阅读上帝话语的人，仍然可以迷失方向， Saya yakin saudara tahu bagaimana melanjutkan kalimat ini, bukan? 我相信下一句会怎么说，大家都知道。 Apalagi kita yang mungkin seringkali kurang serius membaca dan mempelajari firman. 更何况是我们这一些可能很多时候不认真学习上帝话语的人， Saudara, wajar kalau kita kemudian mudah kehilangan arah. 怪不得我们很容易迷失方向， Wajar kalau kemudian kita mudah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. 怪不得我们会觉得上帝离开我们， Karena saudara sekalian, Tuhan menyatakan kehadirannya melalui firman. 因为上帝是透过他的话语写明他的同在。 Semakin sedikit kita membaca firman, 如果我们越少阅读上帝的话， maka semakin sedikit petunjuk yang kita terima. 我们就越少领受他的指示。 Semakin kurang kita membaca firman, 我们越少阅读上帝的话， maka semakin kurang kapasitas kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. 我们就越少能够感受到上帝与我们同在。 Saudara, di tengah-tengah wabah COVID-19 hari ini, 在今天的新冠病毒的时候， mana yang lebih menguasai hati dan pikiran kita? 是什么更加掌管我们的心思意念呢？ Apakah perkataan Tuhan atau perkataan orang? 是否是上帝的话语，还是人的话语呢？ Mana yang lebih menguasai hari-hari, jam-jam, detik-detik kehidupan kita? 哪一个更加掌管我们每一天的生活和时间呢？ Suara Tuhankah melalui kitab suci? 是上帝透过他的圣经所说的话吗？ Atau suara dunia ini yang kita bisa dengar dan saksikan melalui berbagai macam media? 还是人的话语透过各种媒体传达给我们的？ Saudara, kalau kita mulai berpikir bahwa kita tidak akan mungkin bisa bertahan hidup kalau situasi tidak membaik, jangan-jangan saudara sekalian, kita mulai dikuasai oleh perkataan orang. 如果我们开始认为，如果事情没有好转的话，我们不可能生活下去，那搞不好我们是被人的话语所掌管。 Kita mulai lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh situasi hidup ini. 我们忘了，我们的生命其实是上帝所定下的，而不是这个的处境。 Maka saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi scriptless hari ini, 所以在今天这样一个没有剧本的一个生活当中， kondisi di mana kita seringkali kehilangan arah, kebingungan tanpa petunjuk. 我们常常失去方向，很迷失，因为没有指示。 Saudara, mari kita kembali kepada skrip yang Tuhan sediakan untuk kita. 让我们回到上帝已经给我们的话语， Mari kita kembali kepada firman, kepada petunjuk, kepada panduan yang Tuhan berikan kepada kita. 让我们回到他所给我们的话语和指示和方向。 Sudah di dalam firman Tuhan kita akan kembali menemukan arah yang tepat. 从上帝的话语当中，我们可以找到正确的方向。 Situasi mungkin tidak berubah, 情况可能不会好转， tetapi saudara sekalian, ketika ada petunjuk dari Tuhan, maka kita tahu bagaimana kita harus melangkah dalam situasi yang bagaimanapun. 可是当我们有从上帝而来的指示，我们就知道应该要怎么样前行。 Saudara, kembalilah kepada firman, 弟兄姊妹们，回到圣经里， karena disitulah kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. 因为在那里我们会经历到上帝的同在。 Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya melalui firman. 上帝的话语告诉我们说，上帝会透过他的话语显明他的同在。 Yang terakhir, saudara, 最后一点，
Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ini juga memberikan kepada kita petunjuk bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya melalui persekutuan. 在路加福音24章，上帝的话语让我们看到，上帝透过团契显明他的同在。 Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya melalui persekutuan yang terjalin di antara sesama saudara seiman. 上帝透过主内弟兄姊妹们之间的团契显明他的同在。 Saudara, Alkitab tidak menjelaskan kenapa dua murid ini baru mengenali Tuhan Yesus ketika ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. 圣经没有说明为什么这两个门徒在主耶稣拿起饼来注谢了、掰开、递给他们的时候才认出主耶稣。 Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini 但是在这里，主耶稣所做的 adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka dua murid pada waktu itu dan juga bagi orang Kristen secara turun-temurun. 是对于他们和历世历代的基督徒不陌生的事情。 Saudara, apa yang Yesus lakukan mengingatkan kita kepada peristiwa perjamuan makan terakhir sebelum Yesus tersalib. 耶稣所做的提醒我们，耶稣在钉十字架之前的最后晚餐。 Tetapi saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada malam hari itu juga mengingatkan kita kepada sakramen perjamuan kudus yang dirayakan oleh gereja selama ribuan tahun. 耶稣当天所做的也提醒我们一直在守的圣礼，那就是圣餐。 Saudara, sesungguhnya apa yang terjadi di dalam perjamuan kudus, saudara? 在圣餐当中所发生的是什么呢？ Saudara, di dalam perjamuan kudus itu, saudara sekalian, kehadiran Tuhan Yesus kita alami bersama-sama melalui persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu dengan sesama orang-orang percaya yang beribadah. 在守圣餐的时候，我们透过与基督的肢体，也就是信徒们之间的团契，经历耶稣的同在。 Saudara, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan di pasal 24 ini sesungguhnya adalah pernyataan bahwa ia senantiasa hadir di dalam persekutuan orang percaya. 所以在路加福音24章记载的，就是表明当信徒团契的时候，主与我们同在。 Saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. 你要注意我所说的。 Saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya menyatakan kehadirannya ketika orang-orang bersekutu bersama-sama di meja perjamuan kudus, saudara. 我不是说唯有圣餐的时候，主才与我们同在， Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, 但是主耶稣所做的， khususnya melalui momen perjamuan kudus itu, saudara sekalian, 特别透过圣餐的时候， adalah sebuah pernyataan. 是一个表明， Pernyataan yang sifatnya eskatologis. 是一个的预表， Pernyataan yang menggambarkan sebuah kepastian. 描述一个的确定。 Bahwa ketika orang percaya berkumpul bersama-sama, ketika orang percaya bersekutu bersama-sama di dalam kondisi yang bagaimanapun, Tuhan janji bahwa dia hadir di tengah-tengah orang percaya. 无论在什么样的情况当中，当信徒一起团聚团契的时候，上帝就与我们同在。 Maka saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan sama orang percaya, saudara, yakinlah bahwa di situ Tuhan menyatakan kehadirannya. 所以，当我们与主内弟兄姊妹们一起团契的时候，你要坚定主在我们当中。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam situasi yang bagaimanapun, kita perlu senantiasa bersekutu dengan saudara seiman. 因此，不论我们的情况怎么样，我们仍然要与弟兄姊妹们团契。 Saudara, dengan segala keterbatasan hari ini, 在我们今天种种的限制当中， ada terlalu banyak hambatan, ada terlalu banyak kesulitan, ada terlalu banyak alasan untuk kita mengurangi atau membatasi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. 很多阻拦使我们没有办法跟别人来一起团契。 Betul saudara sekalian, kita tidak bisa bersekutu seperti biasa bertemu secara fisik. 虽然现在我们没有办法面对面一起的来团契， Tetapi saudara sekalian, bukankah kita terus bisa bersekutu secara virtual, secara tidak atau non-fisik, saudara, melalui semua teknologi yang Tuhan sediakan hari ini? 但其实我们仍然可以透过科技一起来团契。 Saudara tidak perlu berpikir repot-repot tentang bagaimana bersekutu. 你不用去很麻烦的去想应该怎么样团契。 Kalau saudara punya handphone saja, maka sebenarnya saudara bisa untuk tetap menjaga persekutuan saudara dengan sesama orang percaya. 如果你有手机，你就可以一起的来与弟兄姊妹们一起来团契。 Saudara bisa angkat telepon saudara dan mulai menelpon sesama saudara, sesama orang percaya, sesama jemaat Mangga Besar, dan kemudian bertanya kepada mereka, apa yang saya bisa doakan untuk kamu? 你可以打电话给国语堂的信徒，问他们可以怎么样为他们祷告。 Saudara bisa angkat telepon dan saudara mulai menceritakan kepada sesama saudara seiman apa yang saudara ingin supaya mereka doakan buat saudara. 你可以打电话让他们知道他们可以怎么样为你祷告。 Kalau saudara bahkan punya akses lebih kepada teknologi, bahkan saudara bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. 那你也可以透过这科技一起来学习上帝的话， Saudara, ini adalah sesuatu yang kita perlu usahakan. 这是我们要努力去做 Ini 的， adalah sesuatu yang perlu kita kejar baik-baik saudara sekalian. 这是我们要好好去追求的。 Saudara, di dalam kondisi scriptless seperti hari ini saudara sekalian, 在我们今天似乎无剧本的生活当中， yakinlah bahwa engkau dan saya, kita butuh persekutuan dengan saudara seiman. 你要坚定的说，其实我们弟兄姊妹们仍然需要团契， Bukan hanya sekedar karena engkau dan saya butuh teman, 不只是因为你需要朋友，
Tetapi karena engkau dan saya belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, 而是我们今天透过上帝的话语学习的。 bahwa Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. 上帝透过信徒们之间的团契显明他的同在。 Sudah betul kita butuh teman, 是的，我们需要朋友， tapi yang sesungguhnya yang lebih penting kita butuh Tuhan. 但更重要的是，我们需要上帝。 Tuhan yang berjanji dia akan menyatakan kehadirannya ketika orang percaya bersekutu. 上帝应许，当基督徒一起来团契的时候，他就与他们同在。 Saudara, kalau selama ini mungkin engkau terlalu fokus dengan dirimu dan semua pergumulan hidupmu dan lupa bersekutu, 如果你今天太专注于自己的问题、生活而忘了团契， lupa kontak, lupa komunikasi dengan saudara seiman, 忘了去联络其他弟兄姐妹， mungkin ini waktu yang tepat untuk kembali mempererat persekutuanmu dengan sesama orang percaya. 可能这个就是时候，你要与弟兄姐妹们一起的来重新联系， Jangan tunggu situasi membaik, 不要等到情况好转， sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. 因为我们不知道明天会怎么样。 Tetapi kita tahu persis kalau hari ini Tuhan masih anugerahkan kesempatan buat kita, itu artinya kesempatan itu harus kita tebus, harus kita ambil. Salah satunya adalah untuk mempererat persekutuan kita dengan sesama orang percaya. 而如果上帝今天仍然赐恩，让我们有机会，我们就应该要与弟兄姐妹们一起来团契。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， suka atau tidak suka, kita semua harus menjalani rute Emmaus kita masing-masing. 弟兄姊妹们，不论你是否喜欢都好，我们每个人各自都要走上我们的以马忤斯之路。 Dua orang murid Yesus, mereka harus menjalani rute Emmaus mereka 2000 tahun yang lalu. 在2000年前，耶稣的这两个门徒，他们也要走上自己的以马忤斯。 Sebuah rute di mana mereka kehilangan arah, 这一段路程，他们迷失方向， mereka kebingungan, 他们困惑， mereka scriptless. 他们无剧本。 Saudara, engkau dan saya pun harus menjalani rute Emmaus kita hari ini. 你和我今天也要走自己的以马忤斯之路， Saudara, ini bukan sebuah rute yang bisa kita hindari. 这是我们无法避免的路， Kita tidak punya pilihan dalam hal ini, saudara. 我们没有选择。 Tetapi izinkan saya berkata kepada saudara sekalian, 但是允许我对你们说， di tengah-tengah rute Emmaus yang harus kita jalani, 在我们应该所走的以马忤斯之路， kita selalu punya pilihan. 我们有选择， Kita punya pilihan untuk terus-menerus berjalan sendiri 我们可以 di 选 dalam 择， segala kebingungan kita 我们可以选择在一切困惑当中独自的行走， dan tidak tahu kemana harus melangkah. 不知道应该怎么样前行。 Tetapi di saat yang sama kita juga punya pilihan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit itu, yang sanggup untuk menuntun kita ke jalan yang seharusnya kita tuju. 同时，我们也可以选择跟那位复活的主与他一起同行。 Saudara, engkau dan saya punya pilihan. 你和我有选择， Berjalan sendirian dalam kebingungan 你要自己在困惑中行走吗？ atau berjalan dalam kepastian bersama dengan Kristus yang bangkit itu. 还是要与基督复活的基督一起同走呢？ Saudara, hari ini 弟兄姊妹们，今天 kalau engkau mulai kehilangan arah hidup, 如果你开始迷失了生活的方向， kalau engkau mulai frustrasi dengan kehidupanmu, 如果你开始对于现在的生活很气馁， saya ingin memberitahukan ada kabar baik bagimu hari ini. 我想对你说，今天有好消息， Saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. 主耶稣爱你， Tuhan Yesus peduli dengan engkau. 主耶稣关心你， Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. 主耶稣不曾离开你。 Maka hari ini saudara sekalian, 因此，今天 buka hatimu. 敞开你的心， Percayalah kepada Tuhan Yesus. 相信主耶稣， Serahkan hidupmu yang sementara di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini kepada Yesus. 把你这个又暂时又不确定的生命交托给耶稣。 Dan alami sendiri saudara sekalian, 上帝亲自， bagaimana Yesus berjalan bersama denganmu. 就像耶稣如何与你同走， Bagaimana Yesus memegang tanganmu dan tanganku yang lemah itu dengan tangan yang berkuasa. 耶稣以他坚固的手扶持你软弱的手。 Alami sendiri saudara sekalian. 耶稣，你自己来经历吧。 Yesus yang berjalan bersama-sama denganmu dan denganku di rute Emmaus ini. 耶稣与你和我在以马路世上来行走。 Maukah saudara datang dan percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Yesus? 你是否愿意信靠和交托给主呢？ Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头。 Saudara sekalian dimanapun saudara berada, 弟兄姊妹们，不论你在哪里， hari ini bukan kebetulan kalau engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. 今天如果你和我可以一起敬拜，不是巧合； Bukan kebetulan kalau hari ini engkau dan saya mendengar firman Tuhan dibacakan dan
direnungkan bersama-sama. 今天你和我可以一起阅读思想上帝的话语，不是碰巧。 Kalau Tuhan berbicara kepadamu di dalam hati dan pikiranmu, 如果上帝在你的心思意念当中对你说话， ambillah kesempatan. 抓紧这个机会， Kesempatan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. 这个机会给你将你的生命献上给主， Mintalah anugerah dan belas kasihan Tuhan. 祈求他的施恩和怜悯。 Saudara, Tuhan kasih-Nya begitu berlimpah-limpah untuk saudara dan saya. 上帝他的爱和慈爱能够丰盛的赐给我们， Jangan sampai engkau tidak pernah sedikit pun mengalami menikmati kasih Tuhan yang ajaib itu. 你不要不曾去经历这个上帝那奇妙的爱。 Engkau dan saya butuh kasih Tuhan. 你和我都需要上帝的爱， Engkau dan saya butuh pertolongan Tuhan. 你和我都需要上帝的帮助。 Serahkan hidupmu kepada Tuhan. 交托你的生命给主吧， Berdoalah secara pribadi. 各自的祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 主，我们感谢你，因为你不曾离弃我们。 Situasi kehidupan boleh terus berubah, 生活的情况可以不断的改变， tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. 但是你的爱永不改变， Janji Tuhan tidak pernah berubah. 你的应许永不改变。 Maka hari ini ya Tuhan, 因此，今天 setelah kami belajar firman Tuhan, 在我们学习你的话语之后， kami mau pegang janji-Mu. 我们要抓紧你的应许， Kami mau percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. 我们要相信你的应许，你一直与我们同行。 Bahwa Kristus yang bangkit itu memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang berkuasa. 复活的基督以坚固的手扶持我们， Disitulah pengharapan kami. 这就是我们的盼望。 Disitulah kami yakini ya Tuhan, kekuatan yang kami butuhkan untuk boleh melangkah terus di dalam kehidupan kami. 在那里，我们就得着力量，继续的在生活当中前进。 Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. 感谢你的真理， Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan. 我们感谢你对我们所说的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。